kuliah beliau. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang diberkati ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sama-sama berada di dalam tempat yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kita juga pada waktu yang didoakan keberkatannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada paginya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada kita sama-sama untuk duduk beberapa minit insya-Allah untuk mendengar akan akhlak kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sari tauladan di dalam kehidupan kita, agar kita mencontohinya. Dan juga setiap orang yang hadir di dalam majlis ilmu itu tidak akan bangun daripada majlisnya melainkan diserukan oleh malaikat yang menyeru yang hadir di dalam majlis ilmu. Katanya malaikat, anqumu maghfuran qad buddilat sayyiatikum hasanat. Bangunlah kamu, wahai yang hadir di dalam majlis zikir, majlis ilmu, hal keadaan diampunkan dosa kamu dan sesungguhnya telah ditukarkan akan kejahatan kamu kepada kebaikan. Jadi alhamdulillah, di atas kelebihan dan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita pagi ini duduk di dalam suasana yang mudah-mudahan ianya menjadi sebagai pemberat timbangan amalan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jadi pada hari ini kita menyambung lagi kitab Nafhut Tayyib fi Akhlaqil Habib sallallahu alaihi wasallam. Haruman wangian pada akhlak kekasih. Pada hadis yang ke-23. Rifquhu sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin Allahumma amin. An Anas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala azwajihi wa sawwaqu yasuqu bihinna yuqalu lahu anjashah wa kana yahdu lil ibil bi ba'di syi'ri hatta tasra'a ala hidaihi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waihak ya anjasha ruwaida sauqakal qawarir. Daripada Anas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama isteri-isteri baginda dalam sebuah perjalanan.
isteri-isteri baginda dipandu oleh seorang yang bernama Anjashah. Kerjanya ialah mendendangkan beberapa syair kepada unta. Sampai satu tahap unta-unta tersebut bergerak semakin laju kerana dendangannya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Anjashah, perlahan-lahan engkau memboncengkan kaca iaitu wanita." Hadis yang menerangkan tentang kelembutan Nabi SAW. Daripada Anas bin Malik, pada satu hari Nabi bersama dengan isteri-isteri Nabi dalam satu perjalanan. Tabiat orang Arab apabila berjalan, kalau zaman kita ni dengar radio lah. Dengar radio, dengar kuliah ke, dengar Suria FM ke pagi-pagi dalam kereta, hilang ngantuk ataupun bagi semangat untuk cergas dalam memandu. Bagi orang Arab, mereka itu mendendangkan syair. Ketika dalam perjalanan, mendendangkan syair. Ma'ruf di sisi orang Arab ni, pada zaman dahulu, mereka ini memuja akan syair-syair yang indah. Sehingga sebelum daripada agama Islam ini, digantungkan di keliling Kaabah itu akan syair-syair yang paling tinggi maknanya dan perhayatannya. Itu kebiasaan dan juga adat orang-orang Arab sebelum Islam lah. Bahkan selepas daripada Islam, ianya tidaklah ditegah oleh Nabi SAW dan Islam, akan tetapi ianya terbatas dengan syair-syair yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, syair yang menunjukkan makna bermunajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, juga syair yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan dirinya seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tab'un nural ladzi unzila ma'ahu." Wahai orang yang beriman dengannya Nabi, azzaruhu, muliakannya Nabi. Allah Ta'ala sebutkan memuliakan dulu. Kerana seorang itu tidak akan mungkin untuk menunjukkan kehormatan ataupun mengikuti seseorang, melainkan yang pertama sekali dalam hatinya ada perasaan hormat kepada seseorang tu. Bila ada dalam hati kita hormat, merasakan kemuliaan kepada seseorang, maka kata-katanya akan kita ikuti, perbuatannya akan kita ikuti, keadaannya itu akan menjadi petunjuk dan juga ikutan di dalam kehidupan kita. Oleh yang demikian, Nabi juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Nabi itu mengikut kadar kenabian, kemuliaan kenabiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah yang difahami oleh sebahagian daripada mereka yang menganggap apabila seorang itu banyak berselawat, membaca syair-syair, mereka itu memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza puja dengan puji. Puja ini kita menganggap dan menyembahnya ia sebagai Tuhan. Adapun puji Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kata-kata dan juga kemuliaan kepada Nabi dalam had dan batasan dirinya itu sebagai seorang Nabi dan Rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian akhlaknya, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Bahawasanya kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia.
Jadi Nabi pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syair ini bukanlah satu yang tertegah di dalam Islam, bahkan sahabat juga bersyair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang sahabat yang namanya Zaid bin Thabit yang memuji Nabi di hadapan Nabi. Syair yang ma'ruf yang kita dengar zaman sekarang ni dijadikan tendangan qasidah. Ini khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu Zaid bin Thabit punya syair memuji Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi orang-orang Arab ni, mereka ni sebelum pada zaman jahiliyah mereka membanggakan syair ni sehingga digantungkan di keliling-keliling Kaabah. Datangnya Islam, maka ianya tidak lagi diagungkan, bahkan ianya ditukar dengan keagungan kata-kata yang lebih mulia dan tinggi, iaitu Al-Quranul Karim. Di antara sebab seperti mana yang disebutkan di dalam Sirah Ta'rifus Sabiqin wal Awwalin, di antara manaqib Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab ni pensyair. Jadi beliau ni ahli bahasa, ahli sastra lah kita kata. Jadi bila beliau mendengar ayat pertama yang dibaca oleh adiknya di rumah, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dengan 5 ayat terakhir yang terawal daripada surah Taha. Maka bila Sayyidina Umar dengar, dia kata, ma'ajabat hadhil kalimah. Apakah yang sangat menakjubkan kalimah yang aku dengarkan ini? Menjadi tertarik. Sebab ahli bahasa, ahli syair yang mengarangkan syair-syair mereka itu bahasanya tidak setinggi bahasa Al-Quran. Jadi orang yang pakar syair yang lebih tahu. Al-Quran ini didatangi dengan bahasa yang lebih indah daripada syair-syair. Maka pembentukan susunan kata yang tersimpan di dalamnya, makna yang tersirat, yang tersusun di dalamnya kata-kata yang indah, dengan perkataan bahasa Arab yang digunakan di hadapannya, di belakangnya dengan sesuatu yang menguatkan kata-kata tersebut, maka katanya ulama di antara sebab terpikatnya Sayyidina Umar dengan Islam adalah ketika mana beliau mendengar, hatinya menjadi lembut apabila mendengar surah Taha yang dibaca oleh adiknya pada waktu ketika itu, Fatimah, yang sudah masuk Islam. Jadi sebab itu Sayyidina Umar nak jumpa dengan Rasulullah, dengar ayat Al-Quran. Jadi kalau kita di antara amalan, ulama anjurkan kita untuk baca agar lembut hati ini, baca surah Taha. Bagaimana lembutnya hati Sayyidina Umar tu, yang ada niat nak bunuh Nabi, tapi hatinya jadi lembut bila mendengar surah Taha. 5 ayat terawal dalam surah Taha melembutkan hati kita. Sayyidina Umar lembut hati. Itu yang nak bunuh Nabi. Kita tak ada niat nak bunuh Nabi pun. Kita ini cuma keras dengan kemaksiatan dan kelalaian kita. Jadi kita amalkan 5 ayat terawal daripada surah Taha. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkatan Al-Quran sebagaimana Sayyidina Umar mendapat keberkatan Al-Quran, sehingga lembutnya hati beliau yang pada awalnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, jadi syair itu daripada zaman Nabi, sebelum zaman Nabi pun dah ada syair-syair. Dan di antara adat orang yang bermusafir itu untuk memberikan suasana yang ceria dalam permusafiran, maka ada pensyair. Nabi ada pensyair, salah seorang daripada pensyairnya Nabi adalah yang bernama Anjashah. Anjashah ni kalau Nabi musafir, dia pun ikut musafir bersama dengan Nabi SAW. Tugasnya apa? Tugasnya membaca syair. Syair yang dibaca yang menyebabkan unta yang dinaiki mereka itu semakin semangat dan mendapat tarikan positif menjadikan unta tersebut laju berjalan. Binatang ni dia terkesan juga dengan kata-kata pujian. Binatang ni terkesan dengan kata-kata pujukan. Binatang juga terkesan dengan kata-kata makian. Allah memerintah kita suruh tengok ibil, tengok unta, bagaimana ia diciptakan. Wa minal ibili kaifa khuliqat. Dan pada unta tengoklah kamu bukti ayat-ayat Allah bagaimana ia diciptakan. Unta ni dia ada keunikannya sendiri. Dia boleh menanggung ataupun di bonggolnya itu, di belakangnya itu, dia boleh simpan air yang tak minum sebulan. Di tengah padang pasir, kalau di bonggolnya itu ada air, sebulan dah tak minum pun dia boleh hidup di padang pasir. Kelebihan unta punya kulit itu tidak terbakar dan juga tidak terkesan pada dagingnya walaupun duduk di tengah padang pasir. Dan katanya ulama di antara sifat unta ni pendendam. Kalau orang kata tak baik kepadanya, unta ni pendendam. Dan juga unta ni juga mempunyai sifat mengasihani kepada tuannya. Pernah kita dengar kisah bahwasanya unta menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai perhubungan dengan perasaan. Kuda faham jiwa tuan kuda tu, maka dia akan bertindak mengikut apa yang diinginkan tuannya. Sehingga kan boleh dipanggil, tahu waktu tuannya keluar rumah. Itu juga dengan anjing yang mengetahui isyarat daripada tuan rumah. Begitu juga dengan kucing. Jadi mereka terkesan. Jadi dengan di antara kesan kepada binatang juga dengan kata-kata pujian. Dendangan-dendangan kata-kata yang baik yang memberikan semangat untuk unta itu bergerak laju. Lalu apabila Anjashah membacakan syair-syair sehingga unta-unta tersebut bergerak semakin laju kerana dendangannya, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Anjashah, wahai Anjashah, Ruwaida. Ruwaida tu maksudnya mahala. Kalau kita pergi umrah ke, pergi haji ke, bila turun bukit tu dia ada signboard. Signboard dia kata tamahala ataupun mahla. Maknanya apa? Perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan gitu. Wahai Anjashah, perlahan-perlahan. Kawal balik unta tu agar dia perlahan-perlahan untuk berjalan. Sebab apa? Sawqakal qawarir, kerana di belakangnya engkau, iaitu di belakang unta tersebut ada qawarir. Qawarir ni maksudnya, maksud daripada bahasanya maknanya kaca. Itu kata perumpamaan kepada kata ganti kepada wanita. Nabi gunakan perkataan yang indah, iaitu kaca yang rapuh, yang boleh pecah. Sifat wanita ini, dia tak boleh terus tegak, dia akan patah. Dia tak tulis bengkok, dia akan rosak.
fa innal mar'atu khuliqat min dhila'in, bahwasanya wanita ini dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Ini awajajta i'wajathun wa in istaqamta istankasarat. Apabila kamu membiarkan dia bengkok, maka dia akan semakin bengkok. Apabila kamu nak menegakkannya supaya jadi lurus, maka dia akan patah. Jadi dia kena sedang-sedang je. Jadi bila dia bengkok tu, kita tarik bagi lurus balik sikit. Jangan tarik kuat sangat, nanti patah. Jadi wanita itu disebutkan dengan warir, umpama kaca, umpama tulang rusuk, yang menggambarkan sifatnya wanita itu yang lembut, yang perlu dikasihi dan perlu dihormati. Jadi itu di antara tanda kelembutan Nabi SAW dan juga penghargaan Islam kepada wanita. Islam ini tidak membebani wanita, tetapi Islam ini meletakkan kemuliaan kepada wanita. Sebelum adanya Islam, wanita ini seperti seorang yang hanya dijadikan tempat untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Wanita ini dijadikan hamba pembantu rumah. Wanita ini hanya ditugaskan untuk memuaskan pandangan mata dan nafsu lelaki semata-mata. Disebutkan di dalam kitab kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bezanya sebelum daripada Islam dengan lepas Islam pada wanita. Sebelum Islam, wanita, perempuan kalau datang ke uzuran, sama ada dihantar wanita tersebut kepada ahli keluarganya di rumah, ataupun wanita tersebut tak boleh makan dengan suami, ataupun suami boleh tak balik rumah sebab wanita itu dianggap kotor. Sampai macam tu sekali. Sebelum Islam. Datangnya Islam, Nabi mengajar untuk menghormati wanita, untuk memuliakan wanita. Jadi Islam memuliakan kadar dan kedudukan wanita itu, dihormati, bahkan dijadikan tempat untuk seorang itu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala apabila wanita itu duduk pada kedudukan seorang ibu. Subhanallah. Jadi Nabi menunjukkan kelembutannya kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada tunggangannya, sehingga tidak memberikan risauan kepada isteri-isterinya ketika menaiki unta bersama dengan Anjashah. Dulu zaman Nabi dipakai tandu. Macam zaman dulu-dulu raja duduk atas tandu tu. Jadi wanita duduk dalam tu dan kemudian diletakkan ke lambu, maka mereka bermusafir. Jadi ini di antara contoh kelembutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan di dalam bahasa Arab ini disebut dengan ar-rifqu. Ar-rifqu yang bererti pendekatan tanpa menggunakan kekerasan. Menurut Al-Imam Ibn Faris, makna ar-rifqu ini berasal daripada rafaqa. Setiap daripada kalimah bahasa Arab kita tengok dalam Al-Quran ni, kalau ianya daripada kata perbuatan, maka ianya akan bermula dengan 3 huruf. Rafaqa, fa'ala, taraka, jalasa. Semua dia 3 huruf. Dan daripada 3 huruf tu ditambahkan huruf, maka terbinalah makna lain daripada kalimah tersebut. Jadi rafaqa itu yang bererti pendekatan tanpa kekerasan. Daripada sudut makna bahasa, ar-rifqu itu
Ar-rifqu itu adalah kelembutan tutur kata dan perbuatan dan membalas kesalahan orang lain dengan balasan yang paling ringan. Itu adalah kelembutan. Membalas kesalahan orang lain dengan balasan yang paling ringan ataupun memaafkan. Seperti seorang lelaki yang datang di masjid Nabi SAW. Orang tersebut orang yang duduk di pendalaman. Dulu tak ada wifi, dulu tak ada internet. Jadi tak tahu akhbar. Tak tahu berita tentang akhlak, tak tahu berita tentang sifat. Dan adat bagi orang Arab ini, mereka itu terkesan dengan suasana kehidupan mereka yang melihat batu, melihat benda-benda yang keras, sehingga menjadikan diri mereka ini bersifat dengan sifat keras. Itu efek persekitaran kepada manusia. Bila kita duduk di tempat, biasa kita pun dah berumur pun kita tak nak tengok bangunan kan. Kita nak duduk kampung, dia beri kesan kepada minda kita, betul? Berikan ketenangan kepada minda kita. Begitu juga orang Arab ni dia biasa duduk di tempat yang mereka lihat batu, bukit, keras. Jadi sifat orang Arab ni memang sifatnya keras. Jadi datang ni Nabi SAW mengajarkan kelembutan. Datang seorang Arab pendalaman. Arab pendalaman dalam bahasa Melayu kita panggil orang asli. Tapi kita orang asli duduk dalam hutan. Kalau orang asli Arab tak ada hutan orang. Orang asli Arab duduk di pendalaman bukit. Pendalaman lembah-lembah, yang bukit-bukit kiri kanan tak nampak apa-apa pun. Duduk dekat bukit je. Pendalaman bukit. Dikenali, dipanggil dengan istilah Arab Badui dipanggil. Arab Badui. Ini orang dia confirm keras. Jadi dia datang ke masjid Nabi SAW, dia tak ada sifat lembut, tak ada sifat faham jiwa orang, tak ada sifat memahami keadaan, tak ada. Apa nak dia buat je, dia langgar je. Jadi kalau orang yang semua dia nak langgar je tu, tak nak ikut undang-undang tu, itu orang asli rupanya, duduk je bandar tapi dia orang asli. Jadi orang tersebut datang di masjid Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Nabi membalasi perbuatan yang dilakukan dengan balasan yang paling ringan. Lelaki tersebut masuk di masjid Nabi, dia tak tahan nak buang air, dia pun kencing dalam masjid Nabi. Jadi sahabat yang melihat ketika itu, ada yang di antara mereka bangun dan ingin pergi memukul lelaki tersebut. Dan Nabi duduk bersama dengan Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Duduk belajar, duduk muzakarah tentang ilmu, duduk memperingatkan zikir wa tazkir, berzikir dan memperingati, menasihati. Jadi bila ada sahabat yang melihat lelaki itu nak kencing, maka sahabat pun bangun nak pukul. Ada yang sudah memaki orang tersebut, mengatakan kata-kata yang kesat kepada lelaki, kerana mereka menganggap orang itu tidak menghormati masjid yang dibina di atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghubungkan roh dan rohani kita dengan pencipta kita. Lalu sahabat marah. Bila sahabat marah tu, ada yang nak bangun tu menunjukkan kekerasan, lelaki tu di belakang tu dia nampak perbuatan sahabat tersebut. Dan dinampak Nabi SAW tahan sahabat. Nabi kata, ala rislikum, yakni duduk di dalam keadaan kamu. Biarkan dulu dia selesai buang air kecil, dan kemudian ambillah air, kata Nabi SAW, basuhlah tempat tersebut. Lalu lelaki tadi dengar.
Dan selesai dia buang air kecil, Nabi SAW panggil dia. Nabi SAW menyampaikan kebaikan, mengajar kepada umat ini dengan penerangan dan juga pengetahuan. Nabi tidak memarahi orang tersebut. Nabi bagi dia ilmu. Nabi kata kat lelaki tersebut, ya rajulun, wahai seorang lelaki, masjid ini tempat beribadah, layak untuk buang air kecil. Masjid ini tempat melakukan ibadah dan zikir. Maka tak boleh buat perkara-perkara seperti demikian. Nabi kata dengan perkataan yang baik. Ini contoh yang perlu kita ambil dalam menasihati orang lain. Jangan jadikan nasihat kita sebab orang tu lagi jauh daripada kebaikan. Gunakan kelembutan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi dengan sifat lemah lembut yang Allah berikan kepada Nabi. Allah kata berlemah lembutlah kepada umat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ya Muhammad, bima rahmatin minallah, dengan apa yang kamu dapat daripada rahmah kasih sayang yang Allah berikan kepada kamu, linta lahum, berlemah lembut kepada mereka. Jadi kalau lemah lembut, ada kesan tak? Ada kesan. Nabi SAW bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanza'u mina syai'in illa syanahu. Bahawasanya sifat lemah lembut ini apabila ada pada sesuatu, maka perkara tersebut akan jadi lagi sempurna. Wala yanza'u mina syai'in illa syanahu. Dan sifat lemah lembut ini tidaklah ianya hilang daripada sesuatu, melainkan ianya akan mengurangi akan kesempurnaan akan perkara tersebut. Jadi lemah lembut ni kalau diletakkan dalam sesuatu muamalah, dalam suatu keadaan, maka keadaan itu akan menjadi semakin sempurna. Kalau nasihat itu akan sampai. Kalau mengajar itu akan lebih memberi kesan kepada orang yang mendengar dengan kelembutan. Dan Nabi kata tidaklah hilang rifqu, ini kelembutan itu kepada seorang, melainkan ianya akan berkurangan pada kesannya. Jadi lemah lembut ni dia akan memberikan kesan pendekatan jiwa seorang itu kepada apa yang ingin disampaikan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa ala kulli syai'. Allah bersifat dengan rafiq. Allah juga mempunyai sifat maha lemah lembut. Dan Allah menyukai orang yang bersifat lemah lembut. Jadi lemah lembut ni dia ada kesan. Kesan pada setiap apa yang kita buat ni dia ada kesan. Lintalahum. Baik, lawan bagi lemah lembut ini al-unuf. Al-unuf ni orang yang bengis. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Bengis. Orang yang keras. Yang pertama perlu kita ketahui, kalau kita ada sifat sedemikian, buang jauh-jauh. Cuba belajar untuk jadi orang yang tenang. Banyakkan berzikir. Kerana ciri-ciri orang yang bengis selalu ni, ini ciri-ciri ahli neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ciri-ciri ahli neraka ni, kata Nabi, jawadun ghalidun mustakbirun. Wa ahlun nar, kata Nabi, sifatnya jawad, sifatnya keras. Ghalidun, ini jawadun, ini sifatnya bengis, ghalidun keras. Mustakbirun sombong, angkuh. Ini sifat ahli neraka. Orang yang masuk neraka ni sebab sifatnya sedemikian. Sifat ahli syurga
Dha'ifun mustad'ifun. Sifat ahli syurga ni rendah diri dilihat lemah. Lemahnya, hina dirinya di hadapan Allah. Rendah dirinya di hadapan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin. Akan datang selepas daripada kamu, katanya Allah, golongan-golongan yang beriman sifatnya azillatin 'alal mu'minin. Dia menghinakan dirinya di hadapan orang mukmin, iaitu merendahkan dirinya. Ini sifat ahli syurga. Jadi kalau kita ada sifat bengis, ada sifat yang kasar, ada sifat yang angkuh, jauhkan daripada diri kita, kerana neraka ni dia masuk bukan dengan sebab maksiat, tetapi neraka ni dia masuk dengan sifat kesan daripada maksiat yang menjadi terbinanya sifat diri seseorang. Jadi angkuhnya dia. Maksiat tu tak memberi kesan. Yang memberi kesan tu bila dengan maksiat itu dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang itu berlemah lembut, maka dia memberi kesan yang baik pada segala sesuatu. Dan apabila seorang itu bersikap dengan keras, Allah memberikan jawapan di dalam Al-Quran. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan. Kalau kamu bersifat dengan keras, wahai ayah-ayah yang nak mendidik anak-anak, janganlah terlampau keras. Jangan jadi anak-anak hormat kita di hadapan sahaja dengan sifat kekerasan kita yang dia takut, bukan memuliakan kita, bukan menghormati kita, tapi dia takut dengan kekasaran kita. Orang yang takut ni, dia akan buat baik depan orang yang dia takut, belakang tu dia langgar. Tapi kalau hormat, didikan kita, didikan yang menjadikan anak kita menghormati kepada kita, depan belakang kita, dia tetap taat kepada kita dan tetap hormat kepada kita. Jadi beza. Jangan jadikan anak takut, jadikan anak hormat. Jadi wahai ayah-ayah, wahai ibu-ibu, didiklah anak dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Jadi bila ada masalah, terangkan. Macam mana Nabi terangkan kepada lelaki yang kencing di dalam masjid? Nabi tak marahi dia, Nabi terangkan kepada dia. Wahai fulan, masjid tempat ibadah. Masjid ni tempat untuk kita berzikir. Masjid ni tempat kita menghubungkan diri dengan Allah. Jadi lelaki tadi yang dapat terkesan daripada nasihat Nabi dengan lemah lembut ni, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia kata, Ya Allah, rahmatilah aku dan dia, iaitu Muhammad, bukan selain daripada kami berdua. Yang ni sahabat-sahabat dia tak doakan. Maka Nabi ajar lagi, wahai fulan, tak baik doakan, doakan kebaikan ni untuk kepada semua orang, baru dia doa untuk sahabat. Sebab pada awalnya sahabat menunjukkan kekerasan, jadi dia kata jangan rahmati selain daripada aku dan Muhammad. Sebab sahabat tadi keras. Ada kesan dia dapat daripada sifat kekerasan tadi. Dia tak nak doakan. Jadi Allah pun sebut di dalam Al-Quran kesan daripada orang yang bersifat keras. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu keras, wahai Muhammad, dengan umat jangan keras. Kalau kamu keras kepada mereka, ghalidhal qalbi, keras hati, lanfaddu min hawlik. Allah kata mereka akan lari daripada kamu. Bila kita keras, orang lari daripada kita, orang tak suka kita. Jadi sifat manusia perlu kita raikan supaya bukan dengan sebab dirinya melakukan kebaikan sahaja dia jadi orang yang baik, bahkan dengan sebab kebaikan kita yang berada di keliling orang tersebut dia menjadi baik.
kita duduk dengan orang yang biasa kita tunjukkan kebaikan kita yang menjadi sebab dia jadi baik. Kalau keras, lam faddu min haulik, dia akan lari daripada kamu. Ini sifat manusia. Yang perlu kita berdakwah dengan hal keadaan diri kita. Ini Nabi SAW mengajarkan kelembutan, ajar kita berlemah lembut sehingga orang terkesan dengan kebaikan kita. Kata Nabi SAW, inna mathalal mu'min kamathalin nakhlah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah ibn Amr, inna mathalal mu'min kamathalin nakhlah. Bahawasanya perumpamaan orang mukmin ini seumpama nakhlah. Apa itu nakhlah? Nakhlah itu lebah. Seumpama lebah. Akalatit tayyiba wa wada'atit tayyiba wa waqa'at falam tuksir wa lam tufsid. Lebah ni masuk dalam dia, iaitu makan yang baik. Makannya yang baik-baik. Lebah makan apa? Makan bunga-bunga. Wa wada'at tayyiba, dia mengeluarkan benda yang baik. Dia keluarkan apa? Madu. Wa waqa'at falam tuksir wa lam tufsid. Kalau dia duduk di atas ranting, maka ranting itu tidak akan patah ataupun tidak akan rosak. Jadi sifat orang mukmin pun sedemikian. Apa yang kita keluarkan daripada kata-kata kita tidak mematahkan hati orang lain. Apa yang kita keluar daripada lisan kita tidak menyakiti hati orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sifatnya adalah tidak menyakiti orang muslim yang lain dengan kata-katanya dan juga tindakannya. Itu baru orang muslim. Itu baru orang yang muslim. Ciri-ciri orang muslim. Jadi jadilah kita seperti yang disebutkan Nabi SAW, orang mukmin yang keluarnya kata-kata dengan yang baik, yang masuknya kepadanya dengan sesuatu yang baik, yang apa yang diredai oleh Allah Ta'ala, maka di mana saja dia berada, dia menyebarkan kebaikan, tidak merosakkan suasana, tidak merosakkan keadaan. Seumpama lebah yang kita sebut tadi, makannya baik, keluarnya baik, berada dia pada suatu tempat, tidak mematahkan ranting, tidak merosakkan keadaan. Jadi kelembutan yang ada pada diri seorang itu akan memberi kesan yang sedemikian pada diri seseorang. Baik, kemudian hadis yang seterusnya berkenaan dengan kelembutan baginda Rasulullah SAW lagi. Hadis yang seterusnya, hadis yang kedua. An Abi, hadis 24 tentang kelembutan Nabi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu bintu Abil As ala atiqihi fa shalla فإذا ركع ووضع فإذا رفعها متفق عليه. Hadis yang ke-24 daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan Umamah binti Abul As sedang berada di atas tengkuk baginda, lalu baginda pun solat. Nah, ini salah seorang daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak buah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih kecil, yang duduk di atas tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak kecil, budak kecil yang nak didukung. Jadi dia nak didukung, Nabi pun dukung.
dan Nabi masuk solat mendukung anak kecil. Apa hukumnya? Dalam masalah fiqh dilihat, kalau ianya bernajis maka tidak sah solat. Maka dalam hal ini syurahul hadis mengatakan, yang mensyarahkan hadis mengatakan bahawasanya anak yang dipikul oleh Nabi Umamah binti As ini, dia ni dah dididik untuk membuang air di tempat yang sepatutnya. Yang ini bukan macam kita pakai pampers. Anak kecil pakai pampers. Lambat kita ajar dia. Dulu tak ada pampers, jadi dia ajar. Ajar daripada kecil lagi, dia buang air tu pada tempat dia dan pada waktunya. Jadi ulama hadis menanggungkan bahawasanya anak yang dipegang Nabi itu tidak menanggung najis. Kalau menanggung najis tak sah solat. Tak sah solat kita terhubung dengan najis. Masalah ini juga berlaku pada orang yang melaksanakan haji ataupun umrah. Kalaulah ada bawa anak yang kecil, kena pastikan anak tersebut tidak menanggung najis. Kalau anak tersebut menanggung najis, maka tidak sah tawafnya. Tawafnya tidak sah. Ni anak pakai pampers, anak buang air dekat dalam pampers dia tu, kita bawa. Yang ni kita menanggung najis, tak sah kita punya tawaf. Jadi kena pastikan anak yang kita bawa tu dia dah boleh dapat bezakan dan belajar untuk buang air pada waktu yang tertentu ataupun tempat yang tertentu. Jadi anak tersebut didukung oleh Nabi itu yang dikatakan bahawa ia tidak bernajis. Jadi sahlah salat Nabi. Kemudian Nabi letakkan di tengkuknya Nabi SAW, ini dukung anak. Kalau orang tu faqih ni ada ilmu dalam kefahaman hukum fiqh, tak ada masalah, boleh aja. Anak kecil kita dukung. Ataupun pasti dia boleh, sebelum kita solat dia dah selesai buang air, biasanya tempoh beberapa jam ataupun beberapa minit yang dia akan buang air lagi. Jadi di situ ada ghalabatul zan, ini kekuatan sangkaan yang dia suci. Jadi kita pun bawa dia pegang. Anak kita jenis kuat nangis, ataupun kalau kita tinggalkan dia, takut dia berjalan, rumah tak ada siapa, kita seorang, takut dia keluar rumah ke, jatuh tangga dan sebagainya, kita pun solat, dukung anak kita. Allahu Akbar. Solat. Kemudian bila rukuk, pegang sikit. Bila nak sujud, letak dulu tepi, sujud. Sujud pertama, sujud kedua. Kemudian naik balik, ambil balik dukung. Boleh tak? Boleh. Yang penting menjaga pergerakannya tidak melebihi daripada 3 pergerakan yang besar. Ini kena ada ilmu lah. Di situ kena ada ilmu lah. Kalau nak buat macam Nabi. Jadi Nabi rukuk, baginda meletakkan anak itu di tepi. Dan apabila baginda bangkit, baginda mengangkatnya kembali. Ini di dalam ni ada hukum fiqh yang boleh kita belajar. Macam mana kaifiatnya untuk kita buat perkara tersebut. Jadi kita cek dalam ilmu hukum hakam. Boleh tak? Boleh. Macam kita sebut tadi. Pastikan kalau kita nak bawa dia tu, sebelum daripada kita nak solat tu, selesaikan dia buang air dulu. Biasanya lah lepas buang air tu, dalam tempoh setengah jam awal, dia tak akan buang air. Dia tak akan kencing budak-budak. Dia dah kencing dah. Jadi di situ ada keyakinan tinggi untuk dia tak buang najis ketika kita bawa dalam solat. Maka hukumnya sah. Kalau pakai pampers penuh air kencing kita bawa juga, tak sah solat kita. Itu daripada sudut hukum fiqahnya lah. Daripada pemerhatian hadis di dalam bab ataupun tajuk yang kita bahaskan ini, kelembutan Nabi SAW mengasihi kepada anak kecil. Nabi SAW menyuruh kita untuk mengasihi orang yang bawah daripada kita pada umurnya. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis dengan perkataan yang agak keras. Kata Nabi SAW, laisa minna,
bukan daripada golongan kami, kata Nabi. Maksudnya bukan daripada golongan yang mengikuti sunnah aku. Siapa itu? Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak mengasihi kepada anak kecil dan orang yang tidak menghormati kepada orang tua. Maka ini bukan daripada golongan aku, iaitu orang yang mengikuti ajaran aku. Jadi orang yang mengikuti ajaran Nabi, menghormati orang tua dan mengasihi anak kecil. Mengasihi anak kecil. Jadi anak kecil untuk kita sayang dengan mereka. Menunjukkan kasih sayang, dekatnya hati kita dengan mereka. Jadi di dalam hadis ini Nabi menunjukkan kasih sayangnya kepada anak kecil dengan kelembutannya. Nabi SAW bawa dia di dalam solat bersama-sama, tidak memarahinya main. Kita anak main datang masjid dijerit-jerit pun kita dah marah. Sampai seminggu ada budak-budak kat masjid, lepas tu hilang semua budak-budak dekat masjid. Sebab apa? AJK-nya garang sangat. Tak nak ada budak-budak datang. Keras sangat. Jauh tu budak-budak. Tak ada budak-budak dalam masjid. Jadi dia ada had lah. Dia ada kena tahu batasan dia untuk kita menjaga. Ya memang tahapnya budak-budak ni memang untuk main. Waktu kecilnya kanak-kanak memang perlu bermain. Memang itu kehidupan mereka. Jangan suruh mereka belajar. Bukan waktu mereka. Waktu mereka bermain. Jadi didikan belajar tu masuk sikit-sikit. Keutamaan mereka tu memang main je. Jadi tinggal kita untuk membatasi mereka di masjid bagaimana. Di rumah ada waktunya. Ada waktu untuk kita mengajarnya. Dia ada batasannya. Jadi Nabi SAW tak marah dengan anak kecil yang datang masjid. Bahkan Nabi pun bermain dengan Hasan dan Husain. Nabi jadi kuda, Hasan dan Husain duduk belakang Nabi. Atuk jadi kuda. Tapi kalau atuk dah, lutut pun dah kena pakai gel lah. 2-3 bulan sekali nak kena. Tak pergi buat lutut. Janganlah suruh duduk belakang. Takut tak boleh jalan pula nanti. Nabi subhanallah. Nabi 60 tahun ada peperangan lagi. Kita 60 tahun kena buat keterangan kat doktor setiap bulan. Nabi pergi peperangan. Jadi badan Nabi subhanallah sihat. Nabi jaga. Jadi Nabi jadi kuda. Cucunya jadi penunggang 2 orang. Main dekat dalam rumah. Itu tunjukkan kasih sayang, kelembutan kepada anak kecil, kepada kanak-kanak. Jadi sunnahnya Nabi SAW, ajarannya Nabi SAW kepada anak-anak kecil, tunjukkan kelembutan kita, tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Dengan sebab kasih sayang tersebut, dengan sebab kelembutan tersebut, menjadikan mereka suka dulu dengan kita. Pada suka tu, kita cakap dia nak ikut tu mudah. Tapi kalau dia tak suka kita cakaplah ceramah sejam kat depan dia, tak mudah untuk dia ikut. Kerana dengan anak-anak ni nak memberikan kesan pada ikutan, yang pertama, perlu ada kasih sayang dia kepada orang yang menyampaikan sesuatu kepada dia. Sebab itu ibu ayah ni kena sayang anak-anak ni lebih. Sebab apa anak-anak lebih dengar cakap mak? Sebab mak ni sayang lebih ke anak-anak. Jadi itu didikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi daripada sudut hukum fiqahnya dinilai kalau nak bawa anak dalam solat itu kena tengok, kena tahu akan masalah najis. Dan daripada perbahasan kita tentang kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermain dengan anak kecil, walaupun ini merahmati, bersifat lembut kepada anak kecil, walaupun Nabi nak masuk dalam solat. Pada satu ketika tu, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin tentang kehormatan meraihkan orang lain.
Nabi SAW dakhala fi salat. Nabi masuk salat. Allahu Akbar, salat. Fasami'a buka as-sabi. Nabi dengar suara tangisan bayi. Asra'a fi salati. Maka Nabi laju dalam salatnya. Apabila selesai salat, sahabat Nabi tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, lima tasra'u salatik? Kenapa engkau lajukan salat? Maka Nabi SAW mengatakan, aku salat tadi, aku dengar anak kecil menangis. Maka aku risau ibunya itu tidak fokus dalam salat, maka aku cepatkan salat. Dalam salat hubungan dengan Allah, lantaklah dengan lain. Tidak. Walaupun kita sedang bermuamalah dengan Allah, perlu memikirkan hak kemanusiaan. Perlu kita fikirkan hak yang perlu kita berikan kepada orang yang berada di belakang ataupun di bawah tanggungan kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan pesan kepada imam-imam. Nabi SAW mengatakan, Idza amma as-salah, apabila kamu menjadi imam kepada di dalam salat, falyukhaffif, maka kamu ringankanlah. Fa inna fihi as-saghira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajah. Kerana di belakang kamu wahai imam ada orang dah tua, ada anak kecil, ada orang yang dhaif, yang sakit mungkin, dan juga ada orang yang ada hajat, yakni orang yang ada urusan. Jadi jangan terlampau panjang sehingga orang yang solat itu hilang khusyuknya, dan jangan terlampau pendek sehingga tidak menunaikan, tidak memberikan hak di dalam solat. Hakadha Islam, beginilah keadaan Islam mengajar kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, meraihkan hak tanggungjawab kita kepada orang sekeliling. Walaupun kita nak dekat kepada Allah, bukan hanya kita sahaja menolong je, sombong dengan jiran. Jadi baik kita sedekah kat masjid, dia nak sedekah, adik-beradik susah dihina pula, apa suruh tak kerja dan sebagainya, tolong tak nak, tapi sedekah kat masjid laju, buat baik, kita nak masuk syurga. Bukan. Cara perjalanan ahli syurga ni, dia meneliti hal situasi sekelilingnya daripada hak tanggungjawab yang perlu ditunaikan, jirannya, qarabahnya, orang yang bermuamalah dengannya, orang yang bekerja dengannya, semua dia buat kebaikan, meratai. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kamu di dalam agama Islam ni keseluruhan. Islam ni bukan pada kematian, bukan pada nikah kahwin, bukan pada solat sahaja, bukan pada kenduri saja. Islam. Masuk Islam ni katanya Allah, kafah, pada semua keadaan kamu dinilai hukum Islam dan juga apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam urusan kehidupan kamu. Bisilmi kafah, penyerahan diri kamu pada semua keadaan. Dalam bekerja, ada hukum hakam Islamnya. Dalam bermuamalah, ada hukum hakam Islamnya. Dalam rumah tangga, ada hukum hakam Islamnya. Ketika keluar, berjual beli, berjumpa dengan orang, semua ada hukum hakam Islamnya. Jadi kita menilai, melihat semua yang kita lakukan, dia berkitar pada 5 keadaan: makro, wajib, sunnah, makro, harus, dan juga makro, harus, sunnah, wajib, haram. Setiap apa yang kita buat, dia mesti masuk 5 hukum ni. Salah satu mesti ada. Salah satu mesti ada daripada 5 hukum ni. Jadi begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW di antara akhlak yang perlu mendekatkan hati orang dengan kita dan juga perlu kita memberikan kepada orang lain, iaitu akhlak lemah lembut kepada
kepada manusia, bersikap menyayangi kepada orang lain, kerana dengan itu akan menghiasi lagi akan perbuatan dan keadaan diri kita, dan juga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Amal tersebut dengan sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana untuk kita menjadi lemah lembut. Bukan lemah lembut yang cakap kena lemah lembut, yang sampai orang panggil kita, pak cik ni lembut lah. Bukan. Lemah lembut yang kata ada budi pekerti yang baik, yang disukai, yang dihormati dengan sifat lemah lembut tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghalusi diri kita, menghayati dengan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan diberikan taufik untuk kita mengamalkan sebagaimana yang diamalkan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sifat kebaikan dan juga akhlak itu kepada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Orang yang dekat dengan Nabi ini di dalam syurga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, wa hasinukum aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah wa hasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di akhirat nanti, katanya Nabi, iaitu dekat tempatnya dengan Nabi di akhirat nanti, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan di antara amalan sunnah yang paling berat di dalam timbangan amal adalah akhlak yang terpuji. Asqalu syai'in yuzanu fil mizan al-husnul khuluq. Sesuatu yang paling berat yang ditimbang di mizan, di timbangan neraca di akhirat nanti adalah akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita akhlak yang baik seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amal sebab nak ikut sunnah Nabi, kita amal sebab nak menjadikan Nabi contoh di dalam kehidupan kita. Jangan berubah dengan sikap orang, walaupun orang tu keras, dengan ni cabar aku ni lembut tapi dia cabar aku, kita pun nak keras macam dia juga. Tak perlu. Sifat orang biar dengan dirinya, dengan sifatnya, yang kita melakukan mengikut kadar apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan sambung pada hadis yang seterusnya berkenaan tentang maaf baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta waliyuha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika minasy syiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.